Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana hari ini kita boleh berjumpa lagi. Dan kali ini di dalam sesi ulang kaji Pendidikan Syariah Islamiyah tingkatan 4 Akademi Mahat Tafiz Al-Faizin Kota Damansara, kita akan membahaskan tentang syarat wajib haji. Mungkin ramai yang akan tertanya, apakah itu syarat wajib haji? Sebentar lagi kita akan tahu, terus ikuti slide ini. Ustaz perkenalkan kepada dua pelajar baru kita, iaitu Abang Zain dan juga adik Niaz. Baik, apabila Zain dan juga Niaz memenuhi syarat-syarat wajib haji, tapi sebelum tu, mari kita ketahui dulu ada berapakah syarat wajib haji. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, thalatha, 4, terserahlah korang nak kira macam mana. Jadi apa-apa syarat wajib hajinya semuanya ada 6. Apabila Zain dan juga Niaz memenuhi semua syarat-syarat wajib ini, apa yang akan berlaku? Apabila Zain dan juga Niaz sudah memenuhi syarat-syarat wajib haji yang 6 tadi, maka wajiblah untuk mereka berdua pergi menunaikan haji. Sekali lagi Ustaz ulang, apabila seseorang memenuhi syarat wajib haji, maka wajib bagi dirinya untuk melaksanakan haji. Tapi bagaimana pula jikalau mereka tidak memenuhi salah satu daripada syarat wajib haji? Okey, andai kata tak kiralah Zain, Niaz ataupun siapa-siapa pun tidak memenuhi salah satu daripada syarat wajib haji. Kita ambil satu. Okey, ada satu daripada syarat wajib yang tidak dipenuhi. Maka apakah yang akan berlaku? Jadi mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Jadi sekali lagi, kalau Zain, Niaz ataupun sesiapa pun tidak memenuhi syarat wajib haji, mereka tidak diwajibkan melaksanakan haji. Okey? Jadi macam mana kita nak tahu yang kita ni sebenarnya wajib ataupun tidak pergi melaksanakan haji? Kita ni wajib ke tak pergi menunaikan haji? Sekali lagi kita kembali kepada syarat wajib haji. Kalau memenuhi syarat wajib haji, wajib kita melaksanakan haji. Jikalau kita tidak memenuhi salah satu daripada syarat wajib haji, kita tidak diwajibkan mengerjakan haji. So, okey, apa je syarat-syarat wajib haji? Sekali lagi, syarat wajib haji itu ada 6. Kita pergi lihat secara detail satu demi satu apakah syarat-syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam. Orang kafir dan murtad tidak diwajibkan untuk pergi melaksanakan haji. Okey, ini kerana ibadah mereka sudah tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat wajib haji yang kedua pula ialah baligh. Baligh itu adalah had umur taklif ataupun seseorang itu sudah sampai kepada had umur mukallaf di mana dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Baik, kanak-kanak tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Sekali lagi, kanak-kanak tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Jikalau ada kanak-kanak yang sudah mumayyiz dan dia pergi melaksanakan haji, apakah hukum hajinya? Hajinya sah, tetapi tidak gugur kewajipan haji anak tersebut. Jadi dengan erti kata lain, walaupun dia dah pernah pergi haji, ada seorang kanak-kanak yang sudah mumayyiz, dia pergi melaksanakan haji, hajinya sah, tetapi tidak gugur kewajipannya untuk melaksanakan haji. Andai kata dia sudah baligh, wajib bagi dirinya untuk melaksanakan haji. Kita cuba lihat syarat wajib haji yang ketiga. Berakal. Orang gila dan tidak waras tidak wajib mengerjakan haji. Kenapa mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji? Kenapa orang gila dan orang tidak waras tidak wajib mengerjakan haji? Ini kerana mereka tidak tahu bezakan di antara salah dan betul. Jadi anak-anak sekalian, kalaulah ada kita nampak orang gila dekat tepi jalan, janganlah marah dia, janganlah kita paksa dia, engkau wajib pergi mengerjakan haji. Jangan Okey, sekarang kita cuba lihat syarat wajib haji yang keempat, iaitu merdeka. Okey, merdeka dekat sini bukan tanggal 31 bulan 8 57, bukan yang tu.
Okey, tetapi merdeka yang dimaksudkan di sini adalah bukan hamba. Merdeka adalah seseorang yang berstatus bukan hamba. Okey, hamba lawannya merdeka. Merdeka lawannya adalah hamba. Okey, hamba tidak wajib melaksanakan haji. Ini kerana hamba itu tidak memiliki harta dan sebenarnya mereka sendiri adalah harta ataupun milik tuan mereka. Jadi mereka tidak diwajibkan melaksanakan haji. Kita cuba lihat syarat wajib yang kelima, iaitu aman perjalanan. Ya, jikalau perjalanannya itu tidak aman sehingga boleh membinasakan harta dan juga nyawa ataupun membahayakan harta dan juga nyawa, ketika itu dia dikira tidak aman perjalanan ataupun perjalanan yang tidak selamat. Jikalau perjalanan tidak aman dan selamat, dia tidak diwajibkan melaksanakan haji. Kita cuba lihat syarat wajib yang terakhir, iaitu berkemampuan. Ya, seseorang itu mampu melaksanakan haji secara sendiri ataupun dia mampu untuk wakilkan, maka dia wajib untuk melaksanakan haji. Sekali lagi, jikalau dia berkemampuan untuk melaksanakan haji tersebut dengan sendiri, dengan upaya sendiri, ataupun dia boleh wakilkan, dia mampu untuk wakilkan kepada orang lain, maka wajib bagi dirinya untuk melaksanakan haji. Cuma dekat sini mungkin ada di antara kita yang masih kurang faham. Jadi untuk tahu dengan lebih detail apakah itu berkemampuan, kita cuba lihat slide yang selanjutnya. Baik, tadi kita sudah bahas tentang berkemampuan. Okey, berkemampuan ni untuk makluman kalian terbahagi kepada dua. Mampu untuk melaksanakan haji dengan diri sendiri ataupun dia mampu untuk wakilkan kepada orang lain. Okey, jangan pening-pening kepala, kita bahas satu dulu. Alright, jadi seseorang itu dianggap mampu ataupun berkemampuan untuk melaksanakan haji dengan diri sendiri apabila dia memenuhi syarat-syarat berkemampuan ini. Jadi diri sendiri ini ataupun nak melaksanakan haji dengan diri sendiri, dia ada syarat-syarat tersendiri ataupun seseorang itu dikira untuk mampu melaksanakan haji dengan diri sendiri jikalau dia memenuhi syarat-syarat berikut. Apa je syarat-syarat dia? Jom kita lihat. Yang pertama, sihat tubuh badan. Okey, jadi jikalau dia mempunyai sihat tubuh badan, dia sudah memenuhi salah satu daripada syarat berkemampuan untuk melaksanakan haji diri sendiri. Okey, yang selanjutnya, dia mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk bermusafir. Barulah dia dikira mampu untuk melaksanakan haji dengan diri sendiri. Okey, cukup perbelanjaan musafir terbahagi kepada dua. Yang pertama, perbelanjaan makanan dan minumannya yang cukup. Okey, kemudian penginapan dan juga pakaian juga cukup. Okey, jadi jikalau perbelanjaan makanan, minuman, ya, penginapan dan pakaian untuk bermusafir itu cukup, barulah dia dikira mampu untuk melaksanakan haji dengan diri sendiri. Alright, jadi kita berpindah pula kepada poin yang selanjutnya. Okey, cukup perbelanjaan keperluan orang di bawah tanggungan. Jadi ketika seseorang itu nak pergi melaksanakan haji, dia kena memenuhi syarat-syarat wajib haji. Dan salah satu daripada syarat-syarat wajib haji tadi ada syarat berkemampuan. Dia mampu ataupun dia mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk menanggung dirinya pergi bermusafir. Apakah dia wajib untuk melaksanakan haji? Kita lihat dulu. Jikalau perbelanjaannya cukup untuk diri sendiri tetapi tidak cukup untuk memenuhi keperluan orang di bawah tanggungannya seperti isterinya ataupun anak-anaknya ataupun ibu bapanya ataupun sesiapa yang berada di bawah tanggungannya, jikalau tidak cukup untuk menanggung keperluan orang-orang di bawah tanggungan seperti mana yang Ustaz dah sebutkan tadi, maka dia tidak dikira mampu. Ya, dia sebenarnya tak dikira mampu untuk melaksanakan haji dengan diri sendiri. Alright, jadi kita berpindah pula kepada syarat berkemampuan yang selanjutnya. Dia mestilah ada kenderaan pergi dan pulang atau setidaknya ada tambang kenderaan untuk pergi dan pulang. Jikalau dia tidak ada kenderaan untuk pergi haji ataupun pulang daripada haji, ataupun setidaknya
Jikalau dia tidak ada tambang ataupun duit untuk membayar kenderaan untuk dia pergi menunaikan haji dan pulang daripada menunaikan haji, dia tidak dikira mampu untuk melaksanakan haji. Ya, dia dikira tidak mampu untuk melaksanakan haji. Jadi kena ada kenderaan ataupun setidaknya kena ada tambang untuk pergi dan pulang menunaikan haji. Kita cuba lihat syarat yang selanjutnya. Aman nyawa dan harta ketika pergi dan pulang. Jadi ketika dia nak pergi melaksanakan haji, nyawa dan hartanya selamat. Jikalau nyawa dan hartanya tidak selamat ketika nak pergi ataupun ketika nak pulang daripada melaksanakan haji. Contohnya kalau kita tengok ada peperangan berlaku. Jikalau dia pergi paksa dirinya juga pergi melaksanakan haji, sedangkan nyawanya akan terancam, hartanya juga akan terancam. Jadi ketika itu dia tidak dikira mampu untuk melaksanakan haji. Apabila dia tidak dikira mampu untuk melaksanakan haji, dia dikira tidak wajib melaksanakan haji. Baik, kita cuba lihat yang selanjutnya. Syarat berkemampuan yang selanjutnya, dia ada kesempatan masa untuk bermusafir haji ataupun umrah. Jikalau dia tidak ada kesempatan masa untuk pergi bermusafir haji ataupun umrah, maka ketika itu dia dikira tidak wajib untuk melaksanakan haji. Dah habis dah ke syarat wajib haji? Belum lagi Untuk maklumat kalian, kita akan ada syarat tambahan untuk wanita. Jadi seseorang itu dikira mampu untuk pergi melaksanakan haji jikalau dia memenuhi syarat-syarat tadi. Tetapi untuk wanita, untuk perempuan dia ada dua syarat tambahan lagi. Jadi cuba kita lihat. Mari kita lihat sama-sama. Dua syarat tambahan bagi wanita. Apa dia? Yang pertama, dia mengerjakan haji bersama suami atau mahram atau dua wanita yang boleh dipercayai jaga maruah dan agama. Jadi wanita, anda ada syarat tambahan. Ini demi menjaga kehormatan kalian. Jadi jikalau kalian nak pergi melaksanakan haji, kalian bukan sahaja kena lihat syarat-syarat wajib haji, bukan sahaja melihat syarat berkemampuan yang kita dah sebutkan sebentar tadi, kita juga kena lihat syarat-syarat yang lain ini. Ini syarat-syarat khusus untuk wanita. Dia kena pergi, wanita mesti melaksanakan haji sama ada dengan suami. Kalau tak ada suami ustaz, boleh pergi dengan mahram. Contoh macam abang ke adik ke. Ataupun dia boleh pergi melaksanakan haji dengan dua wanita. Tapi bukan calon-calon wanita. Dua wanita tersebut mestilah wanita yang boleh dipercayai, jaga maruah dan agama. Jadi bukan pergi dengan sebarang wanita. Ingat, ini adalah demi menjaga kehormatan kalian. Syarat tambahan bagi wanita yang kedua. Wanita tersebut mestilah tidak berada di dalam iddah talak. Iddah talak ni berkaitan dengan penceraian. Jadi jikalau wanita itu berada dalam iddah talak ataupun iddah kematian suami, dia tidak diwajibkan melaksanakan haji. Bahkan boleh berdosa jikalau perempuan yang baru sahaja diceraikan, dia berada dalam keadaan iddah, dia tetap nak pergi melaksanakan haji lalu dia pergi mengerjakan haji. Tak boleh Jadi dia mesti berada dalam keadaan tidak, ataupun minta maaf, dia mesti tidak berada dalam keadaan iddah talak ataupun iddah kematian suami. Alright, harap maklum. Kita pindah kepada slide yang selanjutnya. Mungkin akan timbul pertanyaan sekejap syarat wajib, sekejap syarat berkemampuan. Mana satu ni sebenarnya ustaz? Saya confuse lah di antara syarat wajib dan juga syarat berkemampuan. Macam ni. Syarat berkemampuan, dia adalah salah satu daripada syarat wajib. Jadi kita dah belajar. Syarat wajib ada 6. Salah satu daripada syarat wajib tadi ialah berkemampuan. Berkemampuan pula dia ada syarat-syarat dia sendiri. Jangan risau, kita bagi dalam bentuk grafik seperti yang adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton sedang tengok sekarang. Kotak ini kita anggap sebagai syarat wajib.
kotak ini kita anggaplah sebagai syarat wajib. Ya, warna oranye dan warna kuning ketika bergabung, dia menjadi bentuk segi empat. Segi empat ni kita anggap dia sebagai syarat wajib. Okey, yang bahagian berwarna kuning ini kita katakanlah dia sebagai syarat berkemampuan. Okey, andai katalah warna kuning ni semua lesap. Okey, syarat berkemampuan semua ini lesap. Apakah ia membentuk segi empat? Of course dia tidak membentuk segi empat lagi. Jadi jikalau dia tidak membentuk segi empat, bolehkah kita katakan dia sebagai segi empat? Begitu juga dengan syarat wajib. Apabila ada bahagian daripada syarat berkemampuan tidak dipenuhi, ia dikira tidak memenuhi syarat wajib. Okey, saya buat lagi mudah lagi. Kita buat pergerakan sedikit, animasi sedikit dalam ni. Okey, jikalau salah satu daripada syarat wajib, okey, yang warna oranye ni kita anggap syarat wajib. Ada salah satu daripada syarat wajib tadi hilang. Okey, syarat wajib yang asalnya adalah kotak, sekarang kehilangan salah satu daripada bahagiannya. Apakah ia dikira sebagai kotak lagi? Sudah tentu tidak. Apakah ia dikira memenuhi syarat wajib? Sudah tentu tidak. Okey, harap maklum. Sekarang kita pindah pula kepada yang warna kuning, yang kita katakan ataupun kita anggap sebagai syarat berkemampuan. Andai kata salah satu daripada warna kuning ini hilang ataupun syarat berkemampuan ini hilang, apakah ia dikira segi empat? Sudah tentu tidak. Apakah ia masih lagi dikira memenuhi syarat wajib? Sudah tentu tidak. Jadi jikalau dia tidak memenuhi syarat berkemampuan, dia dikira tidak memenuhi syarat wajib melaksanakan haji. Ya, jadi dengan arti kata lain, jikalau tidak memenuhi syarat berkemampuan, dia dikira tidak mampu. Jikalau dia dikira tidak mampu, dia dikira tidak wajib melaksanakan haji. Gugurlah salah satu daripada syarat wajib haji, maka gugurlah kewajipan dia untuk melaksanakan haji. Okey, mari kita berpindah kepada slide selanjutnya, pembahasan berkaitan dengan syarat berkemampuan, tapi bukan untuk diri sendiri kali ini, untuk kita wakilkan. Dia dikira mampu untuk wakilkan jikalau dia memenuhi syarat-syarat berikut. Jom kita lihat. Okey, sebelum ni kita dah bahas tentang syarat berkemampuan untuk diri sendiri pergi melaksanakan haji. Okey, sekarang kita nak pergi kepada bahagian kedua. Seseorang itu dikira mampu untuk wakilkan haji dia kepada orang lain apabila memenuhi syarat-syarat yang kita akan sebutkan nanti. Tapi sebelum tu mungkin akan timbul pertanyaan, dah kenapa nak wakilkan kepada orang lain? Kenapa dia nak wakilkan kepada orang lain? Dan boleh ke dia nak wakilkan kepada orang lain? Okey, baik. Kita cuba lihat. Kenapa dia nak wakilkan kepada orang lain? Ini kerana dia ada penyakit yang tak membolehkan dirinya untuk bermusafir. Ya, contohnya kita ambil contoh macam orang tengah stroke. Okey, jadi dia tak bolehlah nak pergi sesuatu destinasi yang jauh kerana dalam keadaan stroke macam tu kan, dia sakit macam tu. Okey, satu lagi, penyakit tersebut adalah penyakit yang tak boleh lagi sembuh. Okey, bukan sahaja penyakit tu tidak membolehkan dirinya untuk pergi bermusafir, malah penyakit tersebut tidak ada lagi peluang untuk sembuh. Memang dah tak boleh sembuh lah. Contoh kita katakan stroke yang memang stroke abadi lah, memang stroke yang tak ada peluang dah untuk sembuh. Maka ketika itu, okey, nanti dia akan wakilkan hajinya kepada orang lain. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Ya, bukan boleh main wakilkan kepada orang lain. Okey, andai kata dia tidak memenuhi syarat-syarat berikut, maka dia sendiri yang pergi wajib melaksanakan haji. Jikalau salah satu daripada syarat berkemampuan untuk diri sendiri melaksanakan haji tak dipenuhi, maka dia dikira tidak wajib melaksanakan haji. Okey, jom kita tengok apakah syarat-syarat berkemampuan ataupun dikira mampu untuk wakilkan kepada orang lain. Okey, kita cuba tengok. Yang pertama, cukup harta untuk bayar upah haji dan umrah. Kita ambil contohlah. Macam ada seseorang ni, dia punya harta dah cukup untuk diri dia sendiri pergi melaksanakan haji. Okey, untuk diri dia sendiri pergi melaksanakan haji. Tetapi dia ditimpa dengan penyakit yang menyebabkan dia tidak boleh pergi bermusafir dan penyakit tersebut tidak ada peluang untuk sembuh. Okey. Sekarang duit yang dia ada tadi mampu untuk kita katakan cukup untuk perbelanjaan dia sendiri pergi melaksanakan haji. Tetapi jikalau dia nak upah orang lain melaksanakan haji, dia punya nilai dia double ataupun harga dia
ataupun kos dia lebih tinggi daripada perbelanjaan yang dia sudah ada sedia sekarang. Jadi, jikalau hartanya tak cukup untuk bayar orang lain pergi melaksanakan haji dan umrah untuk dirinya, ketika itu dia dikira tidak mampu untuk wakilkan kepada orang lain. Ya, kerana harta yang dia ada tidak cukup untuk membayar upah haji dan umrah. Okey, satu lagi daripada syarat mampu wakil yang perlu kita ambil tahu adalah wujud ataupun adanya orang yang sanggup mengerjakan haji dan umrah untuk orang lain. Kena adalah orang yang sanggup mengerjakan haji ataupun umrah untuk orang lain. Ya, kalau tak ada, dia dikira tidak mampu untuk wakilkan. Contohlah macam Ustaz dah cakap tadi, ada orang ni asalnya dia boleh pergi melaksanakan haji dengan diri sendiri, tetapi tiba-tiba musibah melanda, akhirnya dia ditimpa dengan penyakit yang dia tidak boleh pergi bermusafir dan juga penyakit tersebut tidak ada peluang sembuh. Tapi kali ini dia ada harta yang cukup untuk membayar upah orang lain pergi mengerjakan haji dan umrah. Tapi masalahnya, tak ada orang pula yang sanggup pergi mengerjakan haji dan umrah. Ya, tak ada orang pula yang nak pergi mengerjakan haji dan umrah. Ketika tidak ada orang yang sanggup untuk pergi mengerjakan haji dan umrah, ketika itu dia dikira tidak mampu untuk wakilkan hajinya kepada orang lain. Okey, perlu diketahui di sini, orang yang nak pergi melaksanakan haji sebagai wakil, okey, ataupun orang lain tadi yang nak pergi menunaikan haji sebagai wakil tadi itu, orang itu mestilah dah tunaikan haji dan umrah untuk diri sendiri. Kalau orang lain tadi yang nak diwakilkan pergi melaksanakan haji ataupun umrah, dia sendiri belum pernah tunaikan haji dan umrah, maka dia tidak boleh wakil. Ya, dia tidak boleh menjadi wakil kepada orang lain untuk pergi melaksanakan haji. Dan ketika orang itu tak layak dan tidak ada orang lagi yang sanggup untuk pergi mengerjakan haji dan umrah, ketika itu dia dikira tidak mampu untuk wakilkan kepada orang lain.